Perdana Menteri arah Akta Pengangkutan Jalan 1987 dipinda untuk mengenakan hukuman lebih berat terhadap pemandu mabuk. Negara kini dalam fasa terakhir pemulihan. Rantaian penularan COVID-19 hampir diputuskan. Assalamualaikum, salam sejahtera, bersama saya Faris Izzat Syahrudin. Saya Hazel Desmond. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengarahkan Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 dipinda bagi menjatuhkan hukuman lebih berat kepada pemandu mabuk atau mengambil dadah. Peningkatan kes kemalangan maut berkaitan pemandu mabuk semakin meningkat dan mencetuskan kebimbangan rakyat jika tidak ditangani segera. Pindaan Akta 333 itu bakal dimuktamadkan pertengahan Jun sebelum dibawa ke Dewan Rakyat untuk dibentangkan. Perdana Menteri mengulas isu pemandu mabuk di akaun Facebook miliknya setelah menilai statistik dikeluarkan Polis Diraja Malaysia PDRM berkaitan pemandu mabuk. Setakat ini 21 kes kemalangan melibatkan pemandu mabuk dicatatkan sepanjang 5 bulan pertama tahun ini. 8 daripada kes itu telah menyebabkan mangsa meninggal dunia. Antara kes yang menjadi perhatian ramai berlaku di Jalan Pintasan Kuantan, Pahang melibatkan kematian seorang kaki tangan Alam Flora. Kereta Irwan Herman Kamaruddin dirempuh kenderaan pemandu mabuk yang melawan arus menyebabkan mangsa meninggal dunia. Terbaru, seorang pekerja syarikat kurier maut dan rakannya parah selepas motosikal dirempuh pemandu mabuk di Lebuh Raya Persekutuan menghala ke ibu negara. Pengamal Undang-Undang Fahmi Abdul Muin berkata peratus kadar alkohol dalam badan pemandu juga perlu diberi perhatian. Memandangkan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mencadangkan peratus tersebut diturunkan kepada 0.5%. Malaysia ketika ini membenarkan peratusan alkohol 0.8%, menyebabkan ramai pemandu dilepaskan apabila pemeriksaan tahap alkohol dibuat pihak berkuasa. Walaupun pihak kementerian bersetuju ataupun akan mengikuti saranan WHO tersebut, namun saya rasa peringkat penguatkuasaan dan undang-undang yang lebih tegas, yang lebih ketat harus digubal bagi menangani atau mengelakkan daripada kes-kes kemalangan yang melibatkan pemandu di bawah pengaruh alkohol ini semakin meningkat. Beliau yakin selaras dengan pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333, isu tersebut akan ditangani dan merangkumi pemandu mabuk yang tidak terlibat kemalangan. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata Malaysia kini dalam fasa terakhir pemulihan COVID-19. Ia berdasarkan jumlah kes semakin menurun dengan tiada kes kematian 8 hari berturut-turut. Jika kes terus menurun mencapai satu angka untuk tempoh melebihi seminggu, sektor ekonomi berkemungkinan boleh dibuka sepenuhnya, termasuk sosial dan pendidikan. Trend pemulihan sekarang ini bukan hanya di hospital tetapi juga di kesihatan awam, dan ujian yang kita laksanakan setakat ni dan 30 test pun kebanyakan dia negatif. Hampir 95% daripada test kita yang kita jalankan adalah negatif. Jadi yang positif tu tak ramai. Jadi kalau begitu kita nampak kita tengah dapat mungkin boleh memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Mungkin kita perlu memakan masa sedikit lagi. Kementerian Kesihatan akan terus memantau situasi semasa ancaman COVID-19 sebelum memberi cadangan kepada kerajaan. Jumlah jangkitan baru COVID-19 hari ini menurun kepada 30 kes berbanding 103 kes yang dicatatkan semalam, menjadikan jumlah keseluruhan 7,762 kes. Juga tiada kes kematian dilaporkan dan jumlah kes kekal dengan 115. Ingin dimaklumkan daripada 30 kes baru yang dilaporkan hari ini, 3 kes adalah kes import yang mendapat jangkitan di luar negara. Daripada 27 kes penularan tempatan, 17 kes adalah kes bukan warga negara Malaysia.
manakala kes penularan tempatan di kalangan warga negara Malaysia adalah 10 kes sahaja. Sehingga kini 9 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi ICU dengan 2 daripadanya memerlukan bantuan pernafasan. Selain itu, sebanyak 95 kes telah sembuh dan dibenarkan discharge hari ini. Baik, bermula Isnin ini, pasangan suami isteri yang tinggal berjauhan atau terpisah dibenarkan semula untuk melakukan perjalanan merentas negeri. Begitu juga yang melibatkan urusan kerja. Sebagai contoh, berulang-alik dari rumah di Seremban ke tempat kerja di Putrajaya. Ya, kebenaran sama turut diberikan kepada individu yang mempunyai urusan kecemasan seperti dibenarkan sebelum ini. Jelas Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, perkara itu diputuskan dalam mesyuarat jawatankuasa khas Menteri-Menteri mengenai pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan hari ini setelah mendapat nasihat pihak polis. Iaitu rentas negeri dibolehkan jika kes-kes yang melibatkan kecemasan seperti kematian dan juga kes-kes perubatan yang lain. Begitu juga dengan urusan kerja seperti berulang-alik daripada rumah ke tempat kerja. Kita juga membenarkan. Sebagai contoh, duduk di Seremban, bekerja di Putrajaya. Jadi kita benarkan ulang-alik dan sebagainya. Bagaimanapun, perjalanan rentas negeri secara umumnya masih tidak dibenarkan. Susulan tindakan kerajaan mempertingkat operasi menangkap pendatang asing tanpa izin parti bagi menangani kes jangkitan COVID-19 dalam kalangan warga asing. Parti kini dilapor mula beralih angin. Kawasan pinggir bandar didakwa dijadikan sebagai penempatan mereka, antaranya Sungai Buloh, Sungai Besi, Pekan Subang Lama, Serdang dan Klang. Ya, mengulas mengenainya, Datuk Seri Ismail Sabri menegaskan tindakan mengesan dan menangkap parti tetap diteruskan tanpa mengira waktu dan kawasan. Video yang dikeluarkan baru-baru ini yang menunjukkan sebuah perkampungan Bangladesh kononnya yang baru. Saya difahamkan video itu adalah video lama, 2-3 tahun yang lepas. Ya. Jadi kadang-kadang ada juga video yang benar, ada juga video yang fake. Kalau video yang benar, terima kasih kepada pihak penguatkuasa, tentu saja akan mengambil tindakan segera. Sementara itu, fasa pertama penghantaran pulang parti bermula 6 Jun ini. Ia melibatkan 2,189 warga Indonesia yang berada di depo imigresen di Semenanjung dan Sarawak serta 672 parti di depo imigresen di Sabah. Jelas Datuk Seri Ismail Sabri, warga asing yang akan dihantar pulang akan menjalani ujian RTK antigen dan pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia telah dijemput untuk turut berada semasa ujian dijalankan. Kumpulan pertama yang melibatkan 450 parti akan dihantar pulang dengan 3 penerbangan ke Jakarta, Medan dan Surabaya, dan pada 6 Jun 2020 akan diikuti pada 10 Jun 2020 dengan penghantaran 445 parti ke Jakarta, Medan dan Surabaya. Proses penghantaran juga akan menggunakan jalan laut, di mana 1,294 parti dijadualkan berlepas ke Medan pada 22 Jun 2020.
Fasa kedua pula akan melibatkan 2,623 parti yang akan dihantar pulang dalam masa 2 bulan. Jabatan Imigresen dan Wisma Putra sedang berbincang dengan kedutaan Nepal dan Bangladesh bagi menghantar pulang 246 warga Nepal dan 2,476 dari Bangladesh. Kedutaan Kemboja juga telah menyatakan kesediaan untuk menerima pulang 67 parti dari negara itu. Dalam pada itu di Selangor, 94 warga asing antara 122 pekerja tapak pembinaan Hospital UiTM Puncak Alam yang menjalani ujian saringan COVID-19 hari ini. Ujian saringan dijalankan TRIPLC Berhad, anak syarikat kepada Puncak Niaga Holdings Berhad, dipantau anggota dan pegawai polis dari IPD Sungai Buloh. Lebih 700 pekerja warga asing bekerja di tapak pembinaan itu. Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu tidak mengambil tindakan terburu-buru terhadap 5 ahli bersatu yang telah terlucut keahlian mereka meski terdapat banyak desakan supaya tindakan diambil lebih awal. Jelas Presidennya Tan Sri Muhyiddin Yassin, beliau mahu berlaku adil kepada semua pihak selain memastikan apa jua tindakan dibuat adalah berlandaskan perlembagaan parti. Dalam satu kenyataan, beliau meminta semua ahli bersatu bersabar dan bertenang susulan terlucutnya keahlian 5 ahli Parlimen Bersatu termasuk bekas pengerusi parti Tun Dr. Mahathir Mohamad. 4 yang lain ialah Datuk Seri Mukhris Mahathir, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, Datuk Amiruddin Hamzah dan Dr. Mazli Malik. Beliau turut menzahirkan rasa duka cita dengan pilihan dibuat Tun Dr. Mahathir untuk tidak berada bersama-sama bersatu dalam wadah dan haluan perjuangan parti seperti diputuskan Majlis Pimpinan Tertinggi. Tun Dr. Mahathir bersama pengikutnya telah memilih untuk terus bekerjasama dengan Pakatan Harapan meski parti memutuskan sebaliknya. Kerajaan meluluskan peruntukan RM2 juta bagi pembinaan tembok penahanan di Taman Kelab UK Ibu Negara yang berdepan ancaman tanah runtuh. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zuraida Kamarudin berkata Majlis Perbadanan Ampang Jaya MPAJ telah diarahkan mengambil tindakan segera memulihkan kawasan berkenaan. Kerja pembinaan dan baik pulih dijangka dilaksanakan dalam masa 6 bulan. Penduduk terlibat diberi masa untuk mengosongkan kediaman dengan bantuan Jabatan Bomba dan Penyelamat sepanjang kerja pembinaan tembok penahanan. Sementara itu, Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri yang juga Adun Bukit Antarabangsa, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali berkata, agensi terlibat akan membuat siasatan terperinci kerana masih berlaku pergerakan tanah. Jelasnya, kerja menambah baik cerun itu di kawasan itu sudah ditawarkan kepada kontraktor pada Mac lalu namun tidak dapat diteruskan kerana Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Kira-kira 40 penghuni rumah teres 2 tingkat itu diarahkan mengosongkan rumah masing-masing susulan berlaku tanah runtuh awal pagi tadi. Polis juga telah mengawal lokasi bagi tujuan keselamatan orang awam. Sementara itu, 38 mangsa dari 7 buah rumah di Taman Kelab UK yang terjejas kerana tanah runtuh ditempatkan sementara di sebuah hotel di Ampang. Penduduk terlibat diberi pilihan sama ada ditempatkan di Pangsapuri atau hotel sepanjang tempoh 6 bulan sehingga kerja pembinaan tembok penahan tanah runtuh siap sepenuhnya. Penduduk patuh, alhamdulillah. Penduduk ni bagi kerjasama lah untuk keluar sebab dia pun kita takut keselamatan dia berlaku supaya benda ni tidak melibatkan kehilangan nyawa lah. Dan runtuhan yang berlaku ni memang agak teruk jugalah yang berlaku di belakang rumah dia ni. Salah seorang penduduk melahirkan rasa syukur kerana masalah menimpa mereka diberi perhatian segera, terutama ketika penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Memang meringankan sebab dia memberi adalah kata-kata semangat dan sedikit sumbangan dan bagi tempat tinggal sementara, maknanya seperti mana kita perlukan dan orang lain perlukan dapat. Jabatan Bomba dan Penyelamat Selangor menerima laporan kejadian sekitar jam 2.21 pagi tadi dan segera menggerakkan pasukan bagi membantu penduduk.
Bermula semalam, kawasan rekreasi popular Ibu Negara Taman Tasik Titi Wangsa ditutup kepada kunjungan awam berikutan jumlah pengunjung terlalu ramai mendedahkan kepada risiko jangkitan COVID-19. Bagaimanapun, tinjauan kami hari ini mendapati masih terdapat pengunjung melakukan aktiviti riadah di luar kawasan taman. Syamimi Saripan ada laporannya. Biarpun taman berkenaan ditutup sepenuhnya, kawasan parkir sekitar taman itu dipenuhi dengan kenderaan pengunjung seawal jam 8 pagi lagi. Rata-rata pengunjung datang berpasangan dan ada yang bersama keluarga dalam kelompok kecil. Namun pada hari ini, ramai juga pengunjung yang datang untuk melakukan aktiviti seperti jogging dan juga berbasikal. Jadi untuk itu kita nak lihat adakah mereka mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Jom. Sepanjang pemantauan kami, keadaan di sekitar taman berada dalam keadaan terkawal walaupun terdapat ramai pengunjung. Pengunjung juga dilihat tidak melakukan interaksi secara dekat, namun ada juga yang tidak mematuhi peraturan seperti tiada penjarakan sosial sepanjang melakukan aktiviti dan pemakaian pelitup muka. Bila kita nak datang tempat-tempat macam ni, etika dia kena ada. Kita kena jaga jarak. Jadi perbualan kita pun kalau boleh, jangan datang berkumpulan. Datang seorang, jogging je. Jangan ikut orang. Bila kita datang berkumpulan ni, situ lah. Dia nak mula, mana tahu kan, member kita terpembawa kan, kita tak tahu. Kalau ikutkan, saya tak boleh pakai mask dan lari sebab saya ada baca dalam satu artikel, bila pakai mask dan lari akan menyebabkan susah bernafas yang boleh menyebabkan kematian. So saya rasa yang tu saya tak boleh nak ikut. So buat masa ni, pada masa PKPB ni, saya cuma boleh ada jarak sosial sajalah. Very well. If you ask through this park area, not outside, I'm asking. So everybody going very well, and DBK staff also doing well job. So because I told you earlier, when sitting somebody very close, so they asking please give a distance. Sepanjang tempoh PKPB ini tidak menjadi penghalang untuk kita melakukan pelbagai aktiviti riadah dan kecerdasan diri. Namun, ini bukan menjadi sebab untuk kita mengingkari SOP yang telah ditetapkan seperti menjaga penjarakan sosial dan sentiasa mengamalkan penjagaan kebersihan diri. Kepada rakyat Malaysia, pastikan anda peka dengan keadaan sekeliling dan tidak menjadi masyarakat yang pentingkan diri. Syamimi Saripan, RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada ketika ini, rantau negara kini menerima pengaruh angin daripada arah tenggara dengan kelajuan yang sederhana kencang, iaitu sekitar 20 hingga 30 km sejam. Oleh itu, jabatan kami tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang dan laut udara buat masa ini. Untuk paparan yang lebih terperinci, kita terus kepada paparan imej satelit semasa yang mana dapat kita perhatikan terdapat kelompok awan aktif di sekitar bahagian utara dan juga pantai barat Semenanjung. Turut diperhatikan kelompok awan di sekitar bahagian barat negeri Sabah dan juga di hampir keseluruhan bahagian di negeri Sarawak. Dan keadaan ini boleh membawa kepada kelembapan yang agak tinggi dan seterusnya menyebabkan hujan berserta ribut petir di kawasan tersebut. Baiklah, berdasarkan paparan imej kemerada, dapat kita perhatikan hujan di satu tempat kini sedang berlaku melibatkan negeri Selangor, negeri Sembilan, Melaka dan juga negeri Kelantan. Dan keadaan ini kami jangkakan akan beransur reda menjelang 1 atau 2 jam sahaja lagi. Namun demikian, keadaan cuaca yang agak lembap di sekitar utara Semenanjung ini dijangkakan akan berterusan sehingga kelewat malam nanti. Bagi Sabah dan Sarawak pula, hujan di 1-2 tempat kini sedang berlaku di hampir keseluruhan bahagian di kedua-dua negeri. Dan keadaan ini juga kami jangkakan akan berterusan sehingga kelewat malam nanti. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca untuk malam ini. Dapatkan maklumat cuaca terkini dan sahih melalui aplikasi My Cuaca atau melalui laman sesawang kami di www.met.gov.my. Saya Syazwani Yahya. Assalamualaikum.
Baik, hanya bekerja kampung dengan upah harian sekitar 40 hingga RM50 dan duit itu pula digunakan untuk membeli simen bagi membina rumah. Itu kisah dua beradik dari Kampung Panggung, Pasir Putih, Kelantan. Ketika ini mereka berteduh dan menumpang kasih di rumah ibu saudara yang juga ibu tunggal beranak 4. Menurut Muhammad Hakimi Rosdi, 24 tahun, sejak kematian ayahnya, Rosdi Hassan pada 2010 akibat sakit paru-paru, ibunya berkahwin lain dan kini menetap di Kuala Terengganu. Muhammad Hakim bersama adiknya Muhammad Haizul Naimi, 21 tahun, tidak mampu membina rumah kerana hanya bekerja kampung mengikut keperluan sahaja. Manakala abang sulung mereka, Muhammad Hafiz Rosdi, 27 tahun, kini berada di ibu kota dan bekerja sebagai pembantu gerai pasar malam. Walaupun Muhammad Hafiz ada mengirim wang, namun wang tersebut digunakan untuk perbelanjaan sekolah adik bongsunya Nurin Amalin, 14 tahun. Kita beli seming, kak-kak boleh beli, kak ada beti. Ada 50 je, kita beli sebik, 2 beg gitu lah. Muhammad Hakim dan adik-beradiknya inginkan sebuah rumah kerana tidak mahu menyusahkan ibu saudara Wan Nur Hasnida Wan Nordin yang turut menanggung 4 anak berusia 15 hingga 6 tahun dan hanya bekerja mengemas rumah penduduk. Apapun, dia amat berharap ada pihak sudi membina kediaman baharu untuknya berteduh bersama adik-beradik lain di tanah milik datuk saudara mereka. Baik Hazel, ini pula kisah belia di Salak Tinggi Sepang Selangor yang mengusahakan perniagaan lemang. Bukan mencari untung tetapi hasil jualan diguna bagi menampung kos pembelian van jenazah karya setempat. Demikian inisiatif yang diambil Persatuan Belia Gugusan Salak atau ringkasnya Bagus. Mereka mempunyai 20 hingga 24 ahli yang bertugas mengikut giliran bagi menyedia, memasak, menjual dan menghantar lemang. Pengerusi Bagus, Muhammad Haidir Hamid berkata, untuk membeli van itu pihaknya perlu menjual 15,000 batang lemang. Pasarannya dalam kalangan penduduk sekitar Sepang. Tujuan dan hasrat kami meniaga lemang setahun sepanjang Aidilfitri dan juga Hari Raya Adha adalah untuk mengumpul dana dan juga dapat membantu orang kampung yang memerlukan, yang susah. Seperti tahun lepas, kita hampir membantu memberi sumbangan barang keperluan lebih kurang 400 pek kepada penduduk kampung. Dan tahun ini, impian kru-kru Lemang Bagus untuk menyiapkan sebuah van jenazah untuk digunakan secara percuma oleh penduduk kampung. Sejak 14 Mei lalu sehingga kini, pihaknya telah berjaya menjual lebih 13,000 batang lemang. Selain lemang, rendang daging, ayam, kerang, ketupat nasi serta kuih raya turut dijual hasil air tangan ahli-ahli Persatuan Belia berkenaan. Selamat Hari Keamatan kepada kaum Kadazan, Dusun dan Murut serta semua penduduk Sabah. Amalkan pematuhan PKPB, stay safe. Kecanggihan teknologi komunikasi dimanfaatkan masyarakat bagi memeriahkan sambutan Pesta Keamatan dalam suasana norma baharu susulan penularan COVID-19. Selain berhubung menerusi telefon, panggilan video menjadi alternatif utama mengukuhkan silaturahim sempena sambutan kali ini. Sebelum ini, Pesta Keamatan diraikan dengan pelbagai acara melibatkan perhimpunan ramai. Namun selaras PKPB, sebarang perhimpunan dielakkan bagi mengurangkan risiko jangkitan COVID-19. Marilah sama-sama bergembira sambil memahami keadaan dan mengadakan perayaan Pesta Keamatan kita ini dengan penuh semangat di rumah masing-masing. Jadi teruskanlah gambaran bahawa semangat kita untuk pegang kepada budaya dan kebudayaan kita akan berterusan. Jangan lupa amalkan penjarakan sosial. Duduk baik-baik di rumah dan marilah sama-sama menyambut perayaan Pesta Keamatan dengan penuh semangat. Kemudian, Tadau Tagaza, Keamatan.
Teknologi turut merapatkan hubungan dalam kalangan rakyat yang berada di luar negara. Maganuzo do posibatan diti do mamason do Kotobian tadau kamatan kumasovia vi tobinai om kinovangan ngavi doino id sabah om doid nombo nopo ko ngavi songovian. Kopi Bosian Izo I Sherin Seriancha Mantat Singapore Maganudo Kosibatan Titi Do Mamason Kotobian Tadau Tagazo Do Kamatan Kumai Famiku Om Zobiavi Kinovangan Imanadak Do Kelamasan Titi Koto Padan Let's stay home and be safe. Izo Imarinatan Mantan Kanada Magano do Kesibatan Diti do Mamason Kuma Sabiavi Tobinai Dari Dembo Nopo Kopi Bosnian Om Kotobian Tadau Tegazo do Kamatan Dugo Ngoibu Dugo Ngopol Mai Toko no Tenudok Polintak Toko Sebab no do COVID-19 Kano no stay home and be safe. Kota Huadan. I would like to wish Konsikaan Om Kotobian Tadau Tagazo Do Kamatan Kuma Saviavi. Kami dari RTM Sabah mengucapkan Kotobian Tadau Tagazo Do Kamatan. Kawai daya udah datai tahun tu. Aku Ali Biju, Sapit Menteri Tenaga dan Sumber Asli. Merik selamat Hari Gawai Dayak dengan semua Raban Dayak di Serata Menua. Aku ngarap ke semua bala kita gayu guru gerai nyamai lantang senang celap lindap muan menua. Beserimbai ngau Gawai Dayak tahun 2020 tu mega aku minta kita semua nitih ke atur perintah pemindah bertagang, nyekat pengawak ngabang babal mayuah, nyaga pemersi ngau nganyawah ke berimbai ngau pengandiri. Tajak pun gawai tahun tu ndok ricah pakai selama tang adat kita mengkang di kemeran ke. Kita sama bersawap melengis ke penyakit COVID-19 tu. Oh, sumada. Pelanjutan tempoh permohonan bantuan prihatin nasional BPN dapat membantu pemohon yang tiada akses teknologi mengemukakan rayuan di mana-mana cawangan lembaga hasil dalam negeri LHDN. Wartawan Atikah Ismail melaporkan pemohon berpuas hati dengan usaha kerajaan mengurangkan beban kewangan rakyat dalam menghadapi pandemik COVID-19. Tinjauan saya sejak 9 pagi bermula di cawangan LHDN Kuala Lumpur Bandar sebelum ke Jalan Duta. Saya dimaklumkan kira-kira 100 pemohon hadir sehari di cawangan ini atau sekitar 20 orang pada satu-satu masa hadir bagi mengemukakan rayuan beserta dokumen sokongan. Semua langkah pencegahan COVID-19 juga dipatuhi. Untuk buat rayuan sebab masa kita kerja daripada rumah diorang suruh pergi online, tapi saya rasa online ni memang bagus, tapi orang macam saya ni, saya memang dah 47, okay? But bila kita masuk online tu banyak masalah. My wife masuk, I masuk, tak lepas, tak lulus, ini tak ada, itu tak ada. So bila kerajaan cakap baguslah kerajaan at least membuka untuk kita datang ke kaunter, so kita datang ke kaunter lah. So datang buat rayuan hari inilah. Setolakkan sebab pendapatan saya lebih 4,000. Tapi sedangkan saya tak sampai 4,000. Jadi saya bawa B40 lah sepatutnya dapat kan. Yang baguslah bagi rakyat buat bantuan prihatin ni. Itu dalam masa 2 hari lagi tinggal. Okey, baguslah dia punya pemikiran diorang. So ada masa untuk rakyat buat datang ke time cuti untuk buat rayuan lah. Untuk bagi suami saya, dia tidak diluluskan disebabkan satu info yang tidak lengkap, terutama dia tanya dari segi email. Jika email tidak dimasukkan, jadi segala bantuan yang kita nak email melalui email tidak dapat diselesaikan. Semalam, Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul, Tengku Abdul Aziz memaklumkan kerajaan sedia mempertimbang untuk melanjutkan tempoh rayuan BPN yang akan berakhir esok susulan kekangan sesetengah pemohon mengemukakan rayuan.
Sejak 10 Mei lalu, kerajaan telah meluluskan sebanyak 2.3 juta permohonan BPN termasuk permohonan baharu dan rayuan. Jumlah itu membabitkan perbelanjaan sebanyak 1.7 bilion ringgit. Dengan kelulusan itu juga, jumlah penerima BPN setakat ini ialah 10.6 juta orang, membabitkan bayaran 11 bilion ringgit. Kepada anda yang masih belum mengemukakan rayuan BPN, anda boleh lakukan di semua cawangan LHDN sehingga esok, kecuali Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan dilanjutkan pada 2 Jun. Atika Ismail, RTM. Johor merekodkan kes tertinggi kesalahan melanggar skim kawalan harga musim perayaan sempena Aidilfitri diikuti Pahang, Kuala Lumpur dan Kedah. Kesalahan yang dikesan antaranya tiada tanda harga atau gagal menggunakan tanda harga khas bagi barangan dikawal. Wartawan Siti Fairuz Ghazali melaporkan. Sejak skim itu dilancarkan 20 Mei lalu, RM120,000 nilai kompaun dikutip Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP. Ia melibatkan 50 pemborong dan peruncit yang menjual barangan melebihi harga maksimum ditetapkan. Kali ini di sini adalah di kawasan luar bandar, iaitu di Pasar Tanjung Karang. Dan sepanjang pemerhatian yang kita lakukan di sini, kita dapati bahawa rata-rata peniaga menawarkan harga pada tidak melebihi daripada harga maksimum yang telah ditetapkanlah bagi barang-barang yang kita senaraikan di bawah skim harga maksimum barang. Melalui penelitian saya di Pasar Basah Tanjung Karang mendapati kebanyakan peniaga baru sahaja memulakan perniagaan setelah bercuti sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan dikenakan. Rata-rata peniaga juga dilihat mematuhi arahan dengan mempamerkan tanda harga khas berwarna merah jambu bagi membezakan harga barangan terkawal. Meskipun jumlah pengguna tidak semeriah seperti sebelumnya, pengunjung yang datang akan disaring kesihatan sebelum dibenarkan memasuki kawasan pasar. Sebelum PKP dulu lebih ramailah sebab sekarang ni dorang masuk ikut aturan kan. Jadi dorang tak berapa ramai sangatlah, tapi kira okeylah. Macam kerja pun tak terburu-buru. Saya boleh ikat dengan selesa lah. Banyak rugi tak salah orang. Semua orang bising lah. Ada kadang-kadang ada naik, kadang turun tertentu. Okey Kak, ni Baki. Terima kasih. Ibarat cerdik bagai ekor kerbau, bagi peniaga yang dikesan sengaja menaikkan harga barangan melebihi harga maksimum, mereka boleh dikenakan denda sehingga RM100,000 ataupun penjara tidak kurang lebih 3 tahun. Siti Fairuz Ghazali, RTM. Ketua Perangkawan Malaysia, Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata Malaysia perlu mengambil langkah dinamik bagi mengubah struktur ekonomi yang ketika ini banyak bergantung kepada industri berasaskan komoditi dan bernilai tambah rendah. Antaranya dengan memberi penekanan kepada perkembangan teknologi seperti revolusi industri 4.0 dan pelaksanaan ekosistem perniagaan digital. Menerusi kepelbagaian ekonomi dan amalan perniagaan baharu dapat menyiapkan negara berdepan ketidaktentuan ekonomi pasca COVID-19. New ways of doing business and diversifying the economy is highly required by embracing technological advances such as Industrial Revolution 4.0 and digitalization of business ecosystem. With the adoption of new technologies, the businesses process will create decent work environment and more conducive and sustainable labour market. Saranan itu dibuat selepas petunjuk awal bagi April dan Mei tahun ini mendapati ekonomi Malaysia diramal kurang memberangsangkan. Petunjuk utama pertumbuhan ekonomi telah memberi isyarat kemungkinan berlaku kemelesetan ekonomi dalam tempoh 6
4 ke 6 bulan akan datang. Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM telah mengeluarkan laporan kajian perangkaan ekonomi Malaysia dalam usaha mempercepatkan dasar strategik menangani krisis ekonomi akibat COVID-19. Ia adalah inisiatif pertama DOSM mengeluarkan statistik rasmi melalui sorotan senario ekonomi bagi perniagaan dan isi rumah semasa menghadapi COVID-19. Usahawan terkesan dengan ketidaktentuan ekonomi berikutan pandemik COVID-19 disaran menceburi bidang baharu atau beralih kepada sektor lebih berpotensi. Ketua Ahli Ekonomi Bank Islam Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid berkata, sektor agro makanan adalah salah satu bidang menawarkan peluang besar memandangkan kebergantungan negara terhadap sumber makanan import adalah tinggi. Penyertaan lebih ramai usahawan dalam sektor agro makanan secara tidak langsung meningkatkan akses dan dapat memenuhi permintaan bekalan makanan domestik. Jika terlihat imbangan dagangan dalam sektor makanan sentiasa mencatatkan imbangan dagangan yang defisit. Ini bermaksud negara sangat-sangat bergantung terhadap sumber import. Dan jika kita lihat tahap sara diri bagi beberapa jenis makanan, contoh beras mencatatkan tahap sara diri 70%, daging mencatatkan tahap sara diri sekitar 22%, cili sekitar 38%. Ini bermaksud terdapat orang kata itu kebergantungan yang tinggi terhadap sumber import bagi memenuhi keperluan domestik bagi sektor makanan. Bagi memastikan proses peralihan perniagaan berjalan lancar, kerajaan boleh memainkan peranan sebagai pemudah cara. Antaranya, mewujudkan kerjasama antara agensi seperti Lembaga Pertubuhan Peladang, Fama dan Mardi bagi membimbing usahawan berminat. Baik, seterusnya untuk perkembangan sukan kita bersama dengan Syairul. Syairul, teruskan. Pasukan rugby 7 sebelah negara tidak dibubarkan. La Liga disambung 11 Jun ini. Terima kasih Faris dan juga Hazel. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan perkembangan sukan malam ini dengan laporan sukan rugby. Skuad 7 sebelah kebangsaan sedia ada tidak akan dibubarkan meskipun wujud program latihan jangka panjang khusus buat pemain muda berpotensi dalam melakar usaha melakar kejayaan bersejarah pada Sukan Asia 2026 di Nagoya, Jepun. Pengarah Prestasi Tinggi Kesatuan Rugby Malaysia KRM, Dr. Manaim Ismail berkata, hanya kontrak pemain sedia ada bersama Majlis Sukan Negara MSN ditamatkan pada Mac lalu. Ia tidak disambung selepas timbul kemungkinan sukan itu tidak dipertandingkan pada Sukan SEA 2021 di Hanoi. Katanya Badan Induk Rugby negara itu tidak sesekali akan menafikan hak pemain sedia ada untuk terus mewakili skuad kebangsaan atau Rimau 7S selagi mereka mampu beraksi di tahap terbaik. Beliau berkata pemain muda berpotensi daripada program tersebut yang merupakan barisan pemain Program Pembangunan Rugby Negara NRDP hanya akan diserap ke dalam skuad kebangsaan secara berperingkat. Dalam pada itu, KRM bersama MSN baru-baru ini mencapai persetujuan melaksanakan program latihan jangka panjang khusus buat pasukan rugby 7S laki dan wanita negara dengan lebih tumpuan diberikan kepada barisan pemain berpotensi berusia lingkungan 22 tahun. Ini pula berita gembira buat Persatuan Bola Sepak Kelantan, KAFA. Pihaknya kini menghela nafas lega selepas bekas pemain import Casio Francisco bersetuju untuk berunding berhubung tunggakan gajinya. Pengerusi Jawatan Kuasa Bertindak Ahmad Muzakir menjelaskan penasihat undang-undang KAFA Alawi Muhammad Rashid telah menghubungi Muhammad Zafi Aminur Rashid yang merupakan peguam bagi Casio menerusi talian telefon. Bagaimanapun, rundingan yang bermula pada 27 Mei lalu masih belum mencapai kata putus. Memang pihak Casio telah membuka pintu rundingan kembali dan saya difahamkan pihak peguam kita dan pihak peguam Casio masih dalam buat rundingan yang terakhir dan jika sama-sama mendapat persetujuan, insya-Allah kita akan capai satu berita yang gembira nanti.
Terdahulu, Mahkamah Timbangtara Sukan CAS telah memberikan kafar 2 minggu untuk menyelesaikan segala dokumen yang diperlukan berkaitan tunggakan gaji pemain berkenaan yang berakhir 23 Mei lalu. Persatuan Badminton Malaysia BAM sedang melakukan persiapan terakhir sebelum skuad badminton negara memasuki kem latihan pusat program Road to Tokyo RTT 1 Jun ini. 9 atlet termasuk seorang atlet Paralimpik akan menjalani latihan bersama jurulatih dan atlet sparring selain 37 anggota sokongan akan berpusat di Akademi Badminton Malaysia ABM. Sesi dry run yang dilakukan di ABM dihadiri Setiausaha Agung BAM, Datuk Kenny Goh dan pengarah bahagian atlet MSN Jeffrey Ngadirin. Selain ABM, atlet pelayaran akan turut melapor diri pada 1 Jun di Pusat Latihan Perahu Layar Langkawi Kedah. Manakala kemasukan atlet, jurulatih, pengurus sukan dan anggota sokongan bagi pusat di Kompleks Sukan Negara Bukit Jalil pula adalah pada 8 Jun. Semua pihak perlu mematuhi SOP ketat ditetapkan Kementerian Belia dan Sukan, termasuklah menggunakan pendekatan kuarantin selama 30 hari bersamaan 2 kali tempoh inkubasi. Sementara itu, isu kelewatan pembayaran wang kemenangan oleh Konfederasi Hoki Malaysia KHM kepada pasukan Hokkaido masih belum ada jalan penyelesaian. Pengerusi Jawatankuasa Pertandingan KHM yang mengeluarkan kenyataan di akhbar tempatan hari ini dengan tajuk MHC Only One Team Making All the Noise dilihat sengaja menunda masa menjelaskan pembayaran kemenangan TNB Liga Hoki Malaysia TNB MHL 2020 tanpa alasan kukuh. Pihak Hokkaido memandang serius kenyataan itu dan menganggap KHM memandang remeh terhadap isu cepat atau lambat pembayaran itu dibuat. Kenyataan itu sekaligus memberi gambaran buruk terhadap KHM bahawa badan induk itu memandang remeh kebajikan pemain hoki tempatan. Hokkaido menegaskan pembayaran wang kemenangan itu perlu dilunaskan dengan segera meskipun perlu mendahulukan wang KHM sendiri jika masih belum menerima wang penajaan. Persiapan Harimau Melaya untuk menghadapi baki perlawanan kelayakan Piala Dunia 2022 dan Piala Asia 2023. Bekas penyerang prolifik kebangsaan yang membantu Malaysia muncul juara Piala AFF 2010, Muhammad Safi Sali berharap jurulatih dan pemain negara perlu menggunakan masa yang ada untuk memantapkan pasukan. Jelas beliau, pemain kebangsaan harus memanfaatkan tempoh Perintah Kawalan Pergerakan dengan melakukan latihan kecergasan secara bersendiri sebagai persiapan sebelum dipanggil untuk latihan pusat. Dan dari aspek taktikal, beliau sentiasa percaya kepada Ketua Jurulatih Harimau Melaya, Tan Cheng Hui, mempunyai ramuan tersendiri dalam memperkuatkan jenteranya bagi menghadapi aksi selanjutnya. Kita berada hampir sama dengan pasukan Vietnam, Thailand dan kita tidak terlalu jauh dengan UAE. Saya rasa kita tidak terlalu jauh. Saya rasa masih ada peluang. Malaysia telah diundi berada dalam kumpulan G bersama Vietnam, Indonesia, Thailand selain sebuah negara yang boleh dianggap kuasa besar Asia iaitu Emirat Arab Bersatu UAE. Skuad kebangsaan dijadual turun menentang UAE selepas tarikh baru diketahui. Kemudian nerima kunjungan Vietnam sebelum bertemu Thailand. Bagi penjaga gol Kuala Lumpur FA Zamir Selamat pula, menyarankan pemain agar menggunakan peluang di rumah sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat PKPB untuk mengekalkan momentum kecergasan menerusi aktiviti seperti berjoging. Kita tak boleh nak cerita pasal game fitness apa semua sebab kita tak ada benda tu sekarang ni. Cuma apa yang kita boleh jaga sebagai pemain profesional adalah fizikal kita, fitness kita, apa yang kita boleh buat. Sebab masa tempoh PKP awal keluar pun tak boleh. So apa yang kita boleh buat, home workout. Sekarang ni Alhamdulillah dah boleh jogging, dah boleh redah dekat tempat luar. So dia punya aktiviti tu lebih meluas sikit lah.
Tambah beliau, pengurusan kelab The City Boys telah menyediakan jadual latihan yang cukup rapi diselia secara dalam talian bagi memastikan semua pemainnya kekal cergas walaupun dalam tempoh PKP. Dan bagi penjaga gol KLFA itu, apa yang lebih penting, warga bola sepak negara harus kekal positif dari segi mental dan emosi walaupun terkesan dengan pemotongan gaji akibat pandemik ini. Persatuan Pemain Bola Sepak Profesional Malaysia PFAM disaran memikirkan langkah mewujudkan skim usahawan di kalangan pemain bola sepak. Bekas pemain UKMFC Badrul Hanafi berkata ini sebagai persediaan kepada mereka sekiranya berdepan dengan situasi sukar seperti sekarang. Antara langkah proaktif yang boleh dibuat oleh PFAM ialah menggalakkan pemain menyambung pengajian dalam bidang keusahawanan selain bidang kejurulatihan. Macam main bola ni memang gaji besar, tapi masalahnya macam kita ada rumah, ada family, ada kereta nak bayar. Yang kita tengok sekarang banyak tim yang bermasalah, tak bayar gaji, tak semua tim lah. Tambah beliau, ini masa terbaik PFAM melihat cara pemain Eropah berkecimpung dalam bidang keusahawanan dan perkara sama boleh diterapkan di Malaysia. Beliau yakin Presiden PFAM yang baru Muhammad Safi Salih mempunyai perancangan seumpama itu kepada ahlinya. Sekian paparan sukan untuk malam ini. Ingat, kita jaga kita mesti menang. Saya Syarul Islam. Kita teruskan dengan Faris dan juga Hazel untuk perkembangan seterusnya. Seorang penternak ayam di Malappuram, India menarik perhatian ramai kerana telur dihasilkan ternakannya berwarna hijau. Pakar percaya telur berwarna hijau dihasilkan ayam ternakan AK Shihabuddin itu berpunca daripada pemakanan. Penternak mendedahkan fenomena itu kepada orang ramai dan majoriti mereka merasa pelik apabila ayam biasa menghasilkan telur berwarna hijau. Menurut beliau, rasa telur hijau sama dengan telur biasa dan mereka sekeluarga tidak menghadapi sebarang masalah kesihatan kerana memakan telur ayam hijau itu. Seekor anak zirafah dilahirkan di Taman Safari Bali pada 9 April lalu diberi nama Corona. Nama itu dipilih Menteri Alam Sekitar dan Perhutanan Indonesia, Siti Nurbaya, sebagai memperingati pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Video kelahiran Corona dikongsi melalui Facebook Zoo berkenaan. Seorang artis Sepanyol terus aktif menghasilkan arca daripada pasir pantai yang dianggap sangat realistik. Anthony Bastarrica menarik perhatian pengunjung pantai Basque dengan hasil karya memukau sejak 10 tahun lalu. Bastarrica menggunakan berus khas untuk menghasilkan arca realistik. Beliau juga menambah beberapa aksesori lain seperti tanduk dan batu bagi menghidupkan lagi karyanya. Baik, penggiat seni terlibat dalam sebarang aktiviti penggambaran diingatkan membuat persediaan rapi selaras prosedur operasi standard SOP ditetapkan. Pengarah drama Bahri Umar Bajuri berkata proses penggambaran biasanya melibatkan ramai tenaga kerja, menuntut aspek pematuhan SOP dibuat lebih teliti berbanding hari biasa. Sebab benda ni adalah kerja teamwork. Benda ni adalah kerja bersama. Dia bukan kerja seorang. Memang semua orang mempunyai peranan masing-masing dalam production, dalam penerbitan sebuah drama ataupun filem. Tapi benda ni sebenarnya adalah kata sepakat satu tim ataupun mesyuarat yang banyak, meeting yang banyak ataupun perjumpaan yang kerap kali ataupun perbincangan ataupun rehearsal yang berulang-ulang. Selain itu, bagi drama atau filem, penyesuaian semula lakonan perlu dibuat teliti jika berlaku adegan melibatkan sentuhan dan pergerakan yang aktif. So benda ni semua limited, termasuk juga dengan acting, pergerakan, lakonan, nak bagi dialog, ialah scene sedih, scene bersilat, scene apa, scene bergaduh semua kan.
Walaupun sambutan Aidilfitri kali ini menerapkan norma baharu kerana Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB, ia tetap meriah bagi Datin Rebecca Nur Al-Islam Ahmad. Biarpun tidak dapat berkumpul bersama sanak saudara seperti kebiasaan, Datin Rebecca yang juga seorang usahawan memastikan kemeriahan sambutan ketibaan Syawal di rumah bersama ahli keluarga tercinta. Ibu kepada 8 cahaya mata ini memastikan semua anak berpakaian sedondon seperti sambutan Aidilfitri sebelum ini. Selain itu, mereka memanfaatkan media sosial bagi menceriakan lagi Hari Raya tahun ini. Macam arwah papa pun dah tak ada. Jadi ada rasa sedikit sebanyak kesedihan, tetapi kami daripada malam raya sampai raya ketiga semalam sibuk dengan berzoom, sibuk dengan WhatsApp call apa semua. Kecoh lah kan sebab semua tak mute. Jadi memang kecoh dengan sanak saudara apa semua. Tapi walau macam mana pun kita tak nak menunjukkan kesedihan tu dan kita nak buat benda tu nampak happy dekat rumah, ceria juga. Kita buat baju raya untuk anak-anak. Kita beli baju raya untuk anak-anak. Kita buat macam makan beramai-ramai dengan anak-anak walaupun tak dapat beraya keluar, kita tetap bersama anak-anak dengan aktiviti macam-macam berhari raya, menyanyi-nyanyi, buat TikTok lagu raya kan. Ada je lah aktiviti menari dengan anak. So jadi sebenarnya apa pun yang terjadi masa MCO ni adalah kepentingan anak-anak. Maknanya anak-anak tu lagi penting kan. So jadi kalau kita parents kita sedih, kita cakap Allah sedihnya mami sedih tak apa balik kampung. So nanti secara tak langsung anak-anak tu akan negatif nanti kan. So jadi ada tak ada kita ni semua kena menunjukkan sifat yang positif dekat anak-anak. Tu je lah. So jadi ada tak ada kita kena buat aktiviti yang memang menceriakan. Macam mana you as a parents, okay? You just imagine you as a parents, you tak beli baju raya untuk anak. Kesiannya anak you. At least raya pertama you kena beli macam you know, you buat aktiviti dengan anak-anak, bersalam-salaman, makan kuih raya. Masaklah nampak aktiviti dekat anak. Rumah kena ada aktiviti. Kalau tak anak will be boring, anak will be rasa macam sedih. Sikit sebanyak tak jumpa cousin dekat kampung. Setiap tahun you jumpa cousin. Setiap tahun balik raya you ada aktiviti kat kampung, main bunga api dengan anak. So jadi ada tak ada belilah sikit bunga api kan, main malam raya tu main dengan anak. So ada je lah aktiviti yang saya cuba usahakan demi anak-anak. Okey, habis itu. Anak kelahiran Johor Bahru ini mendirikan rumah tangga bersama Datuk Nur Azam Sulaiman pada 24 Januari 2011. Hasil perkahwinan 9 tahun itu, Datin Rebecca dikurniakan 5 cahaya mata, turut mempunyai seorang anak angkat serta 2 anak tiri yang masing-masing berusia 24 dan 17 tahun. SOP Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat bagi pengangkutan awam. Guna pelitup hidung dan mulut ketika menaiki pengangkutan awam. Amalkan penjarakan sosial dengan jarak selamat sekurang-kurangnya 1 meter ketika berbaris. Amalkan penggunaan cecair pembasmi kuman untuk kebersihan. Perdana Menteri mengucapkan selamat menyambut Pesta Keamatan kepada masyarakat Kadazan Dusun di Sabah dan selamat Hari Gawai kepada komuniti Dayak di Sarawak. Tan Sri Muhyiddin berharap kedua-dua perayaan itu akan menjadi medan untuk mengeratkan perpaduan rakyat pelbagai kaum di negara ini dan cerminan kepada keharmonian beragama di Malaysia. Perayaan itu disambut masing-masing oleh etnik Kadazan Dusun dan masyarakat Dayak sebagai hari kesyukuran selepas musim menuai hasil tanaman. Sebelum ini, perayaan sebegini pasti diraikan rakyat berbilang kaum di negara kita menerusi aktiviti kunjung-mengunjung yang menjadi tradisi sejak sekian lama. Dalam pada itu, sambutan Pesta Keamatan dan Hari Gawai tahun ini tentunya disambut dalam suasana berbeza kerana kita masih berjuang menentang penularan pandemik COVID-19. Namun beliau berharap situasi itu tidak menghalang kita daripada berhubung sesama ahli keluarga dan sahabat handai untuk menyatakan kegembiraan menyambut perayaan ini. Malah beliau turut dimaklumkan ada antara acara sambutan Pesta Keamatan yang akan dianjurkan secara dalam talian dan amat dialu-alukan supaya tradisi kesyukuran tetap dapat diteruskan dalam norma baharu masyarakat Malaysia. Semoga perayaan ini terus menyemarakkan keharmonian antara kaum di Malaysia dan memperkukuhkan perpaduan sesama kita. Baik, berita perdana edisi 30 Mei 2020 berakhir di sini. Terus amalkan kawalan kendiri serta biasakan dengan gaya hidup norma baharu. Kekal patuh dengan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam sejahtera.